Di tengah-tengah kemajuan dan pembangunan, ada negara-negara yang kini berada di ambang kepupusan. Perubahan iklim yang semakin ekstrim, konflik yang berlarutan, serta masalah ekonomi dan politik yang semakin meruncing. Kesemua ini adalah antara faktor yang membawa kepada ancaman serius kepada kewujudan beberapa buah negara di dunia ni. Terdapat beberapa buah negara kini menghadapi ancaman besar yang boleh menyebabkan mereka hilang dari peta dunia. Kemungkinan besar, negara-negara ini tidak akan bertahan lagi dalam beberapa dekad yang akan datang. Jadi, untuk video kali ini, jom bersama dengan Prof Tau untuk kita tengok 5 negara yang bakal pupus di dunia. Yang kelima, Korea Selatan. Korea Selatan terkenal dengan kemajuan teknologinya dan budaya yang unik. Industri hiburannya yang berpengaruh di seluruh dunia seperti K-pop dan K-drama. Korea Selatan juga merupakan pusat pengeluaran teknologi yang canggih melalui syarikat-syarikat ternama seperti Samsung dan LG. Tidak dilupakan, makanan tradisional yang sangat popular seperti kimchi dan bulgogi serta destinasi pelancongan yang memukau, misalnya Gunung Seorak dan Pulau Jeju. Akan tetapi, walaupun Korea Selatan menikmati kemajuan dalam pelbagai aspek, negara ini menghadapi cabaran yang serius dalam hal demografi. Menurut laporan populasi Korea Selatan yang dianggarkan sekitar 51.67 juta pada tahun 2022 mula menurun selepas mencapai kemuncaknya pada tahun 2024, iaitu sekitar 51.75 juta orang. Selepas itu, jumlah penduduk dijangka akan mula menurun secara beransur-ansur sehingga mencapai sekitar 46 juta orang menjelang tahun 2052. Agak-agak kurang. Kenapa berlakunya pola penurunan seperti ini ya? Kadar kelahiran yang rendah adalah antara faktor utama dalam penurunan ni, di mana pasangan muda seringkali menangguhkan ataupun menggugurkan hasrat untuk mempunyai anak. Ini berikutan disebabkan oleh tekanan ekonomi seperti harga perumahan yang tinggi dan kadar pengangguran yang berpanjangan. Kesemua 17 wilayah dan bandaraya utama di Korea Selatan dijangka mengalami penurunan penduduk secara semula jadi menjelang tahun 2052, kecuali wilayah Jeonji dan juga bandaraya pentadbiran Sejong. Yang keempat, Taiwan. Taiwan merupakan sebuah negara kepulauan yang terletak di Asia Timur. Merupakan salah satu negara yang paling maju dari segi ekonomi dan juga teknologinya. Dikenali dengan industri teknologi yang terkemuka serta sistem kesihatan yang sangat baik. Taiwan juga mempunyai masyarakat yang berpendidikan tinggi dan sistem demokrasi yang kukuh. Lokasinya yang strategik bersebelahan dengan negara China, Jepun dan Filipina menjadikan Taiwan sebagai pusat penting dalam perdagangan dan geopolitik di rantau ni. Namun, walaupun mempunyai banyak kelebihan, Taiwan kini menghadapi isu demografi yang serius. So weak. Pada akhir Jun 2024 yang lalu, populasi negara ini turun kepada 23,412,000 jiwa, mencatatkan penurunan selama 6 bulan berturut-turut. Penyusutan ini terutamanya disebabkan oleh jumlah kelahiran yang rendah, di mana hanya sekitar 10,440 kelahiran direkodkan berbanding 14,922 kematian pada bulan Jun yang lalu. Walaupun terdapat penambahan penduduk melalui migrasi dengan 79,450 orang berpindah ke Taiwan, penurunan semula jadi tetap berlaku apabila data imigrasi tidak diambil kira dengan populasi menyusut sebanyak 4,482 jiwa. Selain isu kelahiran dan kematian, terdapat juga pergerakan sosial lain yang mempengaruhi struktur masyarakat di Taiwan ni tau. Menurut data, terdapat 9,275 pernikahan yang dilaporkan, termasuk 237 pernikahan sesama jenis. Sementara 4,120 pasangan memilih untuk bercerai, termasuklah 75 pasangan sesama jenis. Macam-macam kan? Ini menunjukkan perubahan dalam pola sosial dan keluarga di Taiwan yang mungkin mempengaruhi trend demografi pada masa akan datang. Keseluruhannya, walaupun Taiwan masih merupakan negara yang maju dan dinamik, isu penurunan populasi ini boleh membawa implikasi yang besar terhadap ekonomi dan sosial negara pada masa hadapan. Yang ketiga, Itali.
Itali merupakan sebuah negara yang terletak di selatan Eropah. Dikelilingi oleh Laut Mediterranean, negara ini terkenal dengan seni bina yang megah seperti Colosseum dan juga Menara Pisa, serta makanan yang menyelerakan, antaranya seperti pizza dan juga pasta. Selain itu, Itali juga merupakan tempat lahirnya seni Renaissance. Ia merupakan pusat warisan seni dan juga budaya yang berpengaruh di seantero dunia. Namun, Itali sedang menghadapi cabaran besar dalam hal demografi. Populasi negara ini yang dianggarkan sekitar 59 juta pada tahun 2023 yang lalu dijangka akan menurun dengan ketara dalam beberapa dekad yang akan datang. Ramalan penyelidik menunjukkan populasi akan berkurang menjelang tahun 2030 dan seterusnya mengalami pola penurunan pada tahun 2050 dan mungkin hanya sekitar 46.1 juta pada tahun 2080 yang akan datang. Penurunan ini disebabkan oleh peningkatan dalam populasi usia lanjut dan juga penurunan dalam jumlah penduduk muda, terutamanya di selatan Itali. Proses penuaan populasi berlaku dengan cepat, menambahkan lagi cabaran kepada negara ni tahu. Selain itu, struktur keluarga di Itali juga mengalami perubahan yang besar. Dijangka pada tahun 2043, hanya 1 daripada 4 keluarga akan mempunyai pasangan yang mempunyai anak, manakala selebihnya mungkin tidak mempunyai anak langsung. Yang kedua, Jepun. Jepun merupakan sebuah negara di Asia Timur yang terkenal dengan pelbagai keunikan. Misalnya, kecanggihan teknologi, makanan yang terkenal seperti sushi dan ramen, serta budaya tradisional dan budaya pop seperti anime dan manga yang lebih terkenal dalam serata dunia. Buat pengetahuan korang, Jepun sekarang ni menghadapi cabaran besar dalam isu penurunan populasi. Dengan populasi semasa sekitar 125 juta, termasuklah penduduk asing, Jepun mengalami penurunan sebanyak 511,000 penduduk dalam masa setahun. Kadar penurunan ini adalah yang paling ketara sejak tinjauan dimulakan pada tahun 1968. Penurunan populasi Jepun disebabkan oleh beberapa faktor, antaranya kadar kelahiran di negara Jepun yang sangat rendah. Selain itu, penuaan sangat pesat turut menyumbang kepada masalah ni. Apabila masyarakat yang semakin menua, maka kurangnya penduduk muda. Jumlah rumah kosong dan sekolah yang ditutup semakin bertambah di Jepun. Hal ini seterusnya membuatkan situasi ini semakin kritikal. Bagi menangani isu ini, Perdana Menteri Jepun Fumio Kishida telah menggesa langkah-langkah yang baru yang belum pernah diambil sebelum ni untuk meningkatkan kadar kelahiran menjelang tahun 2030. Walau bagaimanapun, terdapat keraguan mengenai keberkesanan langkah-langkah tersebut kerana kebanyakan usaha ini telah melanggar polisi sedia ada. Jepun perlu menghadapi cabaran besar ni dengan strategi yang lebih menyeluruh dalam memastikan masa depan yang lebih stabil dan berdaya saing. Yang pertama, Bulgaria. Untuk senarai yang pertama ni, Prof tahu yakin ada di antara korang mungkin yang tak pernah dengar pun nama negara ni kan? Bulgaria ialah sebuah negara di Balkan di Eropah Tenggara. Ia menyepadani 5 buah negara iaitu Romania, Serbia, Macedonia, Greece dan juga Turki. Negara ini popular dengan seni bina lama, festival rakyat dan juga muzik tradisional yang masih diamalkan sampailah ke saat ni. Namun, di sebalik keindahan dan warisannya yang pelbagai, Bulgaria turut menghadapi masalah yang serius, iaitu penurunan populasi yang ketara. Dengan populasinya sekitar 6.5 juta orang, Bulgaria telah kehilangan hampir 2 juta penduduk sejak beberapa dekad yang lalu. Penurunan ini disebabkan oleh kadar kelahiran yang rendah, kadar kematian yang tinggi, serta migrasi besar-besaran rakyatnya ke negara lain yang menawarkan peluang ekonomi yang lebih baik. Ramai anak-anak muda Bulgaria memilih untuk berpindah keluar ke negara-negara lain, misalnya Eropah Barat ataupun Amerika Utara, demi kehidupan yang lebih selesa, meninggalkan kampung halaman mereka yang kini semakin kekurangan penduduk. Keadaan ini memberi kesan besar kepada masa depan Bulgaria, di mana desa-desa di pedalaman semakin sunyi dengan bunyi rumah yang kosong dan sekolah-sekolah yang terpaksa ditutup dek kerana kekurangan pelajar. Kerajaan Bulgaria kini aktif dalam usaha membendung masalah ini dengan memperkenalkan pelbagai dasar dan insentif untuk menggalakkan kelahiran serta menarik kembali jiwa rakyatnya yang telah berhijrah. Cuma, usaha ini memerlukan masa dan sokongan yang berterusan daripada keseluruhan rakyat Bulgaria. Macam mana fakta-fakta yang dikongsikan oleh Prof Tau dalam video kali ini? Okeylah, setakat ini dahulu perkongsian untuk video kali ini. Assalamualaikum dan bye.